Okey, seterusnya bagaimana saya nak ajar pula video penerangan tentang full version Okey, contohnya ialah saya bagi penuh Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey. Nak tunjukkan dua. Okey, bolehlah. Y sama dengan A cos BX tambah C. Okey, saya bagi contoh sini. Y sama dengan 2 sin X tolak 1. Y sama dengan 3 cos X tambah 2. Okey. So, apa nak buat? Okey, kita dah belajar kan? Okey, so apa nak buat? Okey, saya buat graf dulu. Saya buat palang dulu. Paksi palang pula. Okey, dah. Apa itu 2? Amplitude dia. Apa itu B dia? Apa dia 2? Amplitude dia. Apa B-nya? 1. Okey. Apa C-nya? Negatif 1. Jadi nak buat dari mana? Okey. So, nanti awak tahu buat dari mana. Okey, yalah sini kita letak paksi Y, sini paksi X. Okey. So, kita tahu pembahaginya ialah sifar sekarang negatif 1. So, apa saya buat? Saya buat negatif 1 dulu di mana? Negatif 1. Kita dah tahu sini sifar. So, negatif 1 sini. Okey, saya buat pembahaginya dulu. Dah. Lepas tu, saya tengok dia punya B dia. 1, maknanya 1 gelong saja penuh. Okey, ingat 1 gelong saja. Yang kedua, dia punya amplitudenya ialah 2. Okey, 2 bermaksud apa? Okey, bermaksud yang amplitude mesti 2. Okey, ini sampai ke sini 1, tambah lagi 1, 1. Jadi 2. Tapi nilainya sini bukan 2. Nilai kat sini bukan 2. Jaraknya hanya 2. Jadi, negatif 1 sifar. So, sini adalah 1. Okey. Sama juga. Maksudnya sini saya kena buat 1 senggat. 1 lagi senggat. Jadi, saya tahu kat sini sampai ke sini jaraknya ialah mesti 2 amplitude. Jadi, macam mana nak buat sini? Ya, negatif 1 tolak 2. Ya, negatif 3. Macam mana dapat 1? Ya, negatif 1 tambah 2. Ya, sama dengan 1. Kita tambahkan ke atas. Kita tolakkan ke bawah. Okey, dah. Baik, jadi kita nak buat macam ni pun boleh. Buat je ni, tak apa. Jadi, maksudnya kita tahu tau. Bahawa, graf aku ni mesti dalam kawasan ini. Yang ini aku tak nak. Hanya aku letakkan dia punya nilai untuk darjahnya je. Kalau nak pi lah. Okey, tu. So, saya buat lah. Okey, saya buat lah. Jadi, saya nak warnakan hijau katakan. Okey, dah. So, 1. So, saya dah ajar. Macam mana? Sama ada nak buat paksinya dulu ataupun buat gelongnya dulu. Kan? Saya dah ajar. Okey. Jadi, saya buat dia punya gelong dulu. La 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 la, main bantai je. La 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 la. Aduh, tangan. Ya, saya nak balik. La 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 la. Okey, contohnya gitulah. Okey, ni saya buat putus-putus. Okey, dah. Jadi, kita dah tahu sekarang geraknya macam ni. Jadi, lepas tu baru kita buat dia punya koordinatnya, dia punya paksinya. Okey. So, kita tahu setengahnya dia dekat sini. 180. Kita tahu penuhnya dekat sini 380. Okey, nak tulis 360, jangan tulis pada paksi yang pembahagi. Pada paksi yang betul X. Jadi, kita kena tulis kat sini ialah 360. Sini adalah 180. Katakan sini bagi. Sini letak 90. Katakan sini bagi dia 270. Ni saya buat atas bawah ni. Tak apalah. Maksudnya tulis je. Okay. Alright. Dah. Okay. Sekarang bagaimana pula kalau sebelah ni? Okay. Sama juga kita buat paksi. Okay. Mula-mula dia dah bagi bahawa dia punya C-nya ialah 2. Maknanya pembahaginya 2.
Awal-awal kita buat. Jadi nak buat tu senangnya kita buat senggat lah. Buat senggat je. Buatlah senggat. Berapa. Yelah, tak boleh kena lakar kan. Ni untuk nak lebih teliti lah. Okay, jadi kita tahu sini sifar. So, dia dah anjakkan 2. Jadi 2. Mana 2? Dekat sini 2. Okay. Lepas tu dia kata nak jaraknya 3. Ambil kau. Jadi, kalau ke atas, ini kita tahu anjakkannya. Anjakkan ke atas dan ke bawah. Dia punya amplitude dia. Dia punya apa ni? Jarak dia lah. Okay, so 2 tambah 3, 5. So, 3, 4, 5. Okay, 5. Sini. 3 ke bawah. 2 tolak 3, negatif 1. Okay, dah. Kita buat juga dia punya ni senang. Ni pun kita buat kita punya. Ni pun kita buat. Biar senang nampak. Okay, dah. So, dah settle. Lepas tu kita tengok dia punya ni ialah satu gelong aja. Okay, so kita buat satu gelong je. Buatlah warna B kuning pula. Okay. Jadi buat dia punya zoom. Jangan lebih kawasan tu lah kan yang dibagi. Okay, dah. Selesai. Barulah kita buat dia punya tu. Kita tahu kat sini ialah 180. Buatlah 180. Separuhnya 90. Sini 360. Sini 270. Okey, ni pasti X. Ni pasti Y. Itulah. Okey. Itu contohnya. Okey, saya bagi lagi contoh yang lain pula. Seandainya kalau dia cos kalau 2x pula 3x ke berapalah Okey. Baik. Jap, saya tunjukkan ni satu dulu ke nak gabung sekali? Okey, semualah Okey, so saya padam dulu yang lain. Okey, seterusnya saya bagi contoh y dengan 2 sin 2x pula 1, y dengan 3 cos 1 per 2x tambah 2. Okey. So kita buat grafnya. Okey, kita dah tahu ini adalah C negatif 1 pembagi tengah. So, saya buat negatif 1 dulu. Sifar, senggat. 1. Negatif 1. Ini 1. Ini 2. Ini negatif 2. Okey, negatif 1 saya punya pembahagi. Dah. Okey, lepas tu 2x. Maknanya ada 2 gelong. Saya buat 2 gelong. Ni kan saya ada 2 kaedah. Satu ikut darjah 360 atau ikut gelong lengkap. Okey, so saya buatlah 2 kali gelongnya. Okey, dan dia punya amplitudenya 2. Jadi kita bermula dari negatif 1. So aku nak mesti 2 ke atas, 2 ke bawah. Okey, jadi tak cukup negatif 3. Jadi aku punya range-nya, aku punya geraknya mesti dalam lingkungan ini. Okey dah. So aku buatlah dia punya gelong. Okey, 2x. Jadi 2 gelong. Nak 2 gelong lengkap. Okey, jadi aku buat 2 gelong lengkap lah. 1 2. Cantik. Okey, aku ulang balik. Cantik sikit. Ya, cantik. Pelan-pelan. 1. Okey. Okey, settle. Dah. So, ini dah 2 kali. Okey dah Okey. So, dah siap lah grafnya. Cuma belum siap dia paksinya lagi. Okey, kita buat paksinya. Okey, kita tahu sini X. Sini Y. Okey. Katakanlah dia nak gunakan
360 lah. Darjah. Nak guna darjah. Okay, nak guna darjah. Okay, so kita dah belajar macam mana caranya dua gelung. So, gelung ni ialah 360 darjah. Jadi, dekat sini, kita ping terus. Ni warna hitam ya? Okay, warna hitam. 360. Okay, separuhnya mana tadi awak nampak? Dekat sini, separuhnya. 180. Okay, tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya apa? Awak dah tahu. Dekat tengah-tengahnya kat sini, 90. Tengah-tengahnya kat mana lagi sini? 270. Okey, apa pula yang tengah-tengahnya kat sini? Apa pula yang tengah-tengah kat sini? Apa pula yang tengah-tengah kat sini? Kita dah tahu jawapannya tu. Tapi sekarang ni, dia nak melihat dia punya tu ialah dekat paksi tau. Okey. Jadi apa nak maksudnya? Senang saja. Okey. So, 360. Bagi kepada berapa poin? Okey. 1, 2, 3. Oh, ni satu tinggal. Sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul? Salah. Kita bermula daripada mana sampai yang ujung sinilah. Okey. Baik. Jadi jawapannya senang cerita. Kalau 360, 384, ini payah-payah. 3 ni, kan awak dapat mesti ada 4 kuadran. Tapi kalau 2 kali, maknanya kalikanlah 2, maknanya 8. Faham? Jadi 360 ni awak bagikanlah kepada 8. 360 bagi 8. 360 bagi dengan 8. 45. Itu caranya. So 45. Okey, 45. Jadi maknanya dekat sini ni lah 45. Tambahkan lagi 135. Tambahkan lagi 45, 225. Tambah lagi 45, 315. So, itulah grafnya. Okey. So, itulah dia graf 2 sin 2x tolak 1. Okey, kita buat pula y sama 3 cos 1/2x tambah 2. Buat graf. Okey, kita dah tahu dah pembahaginya ialah pada 2. Kita tahu ada sifar. Kita 2. Okey, buatlah dia punya paksi. Senggat paksi pula. Okey, pada 2. Sini sifar. Sini 2. Sini negatif 2. Kan, ni 1, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okey, dah. Seterusnya pula, kita dah tahu dia punya tu 2. Okey, kita buat dia punya pembahaginya dulu. Okey. Buatlah pelan-pelan. Okey, lepas tu kita tahu dia punya amplitude 3. Maknanya 3. So, 3 ke atas, 3 ke bawah. So, 2 tambah 3, 5. Okey, buat 2 tolak 3 negatif 1. Okey, boleh. Kejap, apa buat kan? Okey, dah. Okay, saya nak warna biru pula. Okey, sekarang cos tengah. Macam mana? Maknanya setengah. Kita tahu kalau cos penuh macam ni kan. Ni setengah. Macam mana nak buat setengah? Ya, sama ada kamu dah buat penuh macam biasa, betul padam, ataupun buat setengah. Pun boleh lah. Okey, tapi kita bermula daripada mana? Jangan boleh daripada dua ni sebab dia punya apa orang kata? Dia punya pembagi.
Okey, jadi kita buat setengah. Okey, katakanlah setengah. Saya buat gini. Sharp. Setengah kan? Setengah. Okey, dah. Dah siap. 3 dah siap. Sekarang yang belum siap adalah dia punya paksi pula. Koordinat dia punya dekat paksi tu. Okey, ni tahu kita paksi Y, ini paksi X. Okey. Jadi berapakah sini? Kita dah belajar dah. Kita belajar kalau kita cakap setengah tu, kita ada dua cara kan. Satu nak gelungkan, nak cukupkan setengah, atau nak cukupkan 360 atau nak cukupkan gelung. Dia bergantung kepada soalannya. Okey. Itu bab nanti. Ini kita bab lakar graf aja. Okey. Kita dah belajar dah kalau satu kita belajar ni kalau growth separuh ni kita belajar nak cukupkan 360. Jadi kita dah tahu dekat sini ialah 360. Okey, jadi separuhnya kat mana? Separuhnya kat sini ni. Ni separuhnya. Jadi dekat bawah ini ialah 180. Katakan ni separuhnya kat sini pula 90. Katakan kat sini dia punya tu. Jadi 270. Grafnya itulah. Dah siap dah tu. Okey. So itu graf yang dipanggil 3 cos 1/2 X sama dengan 2. Kalau dia nak atas 360. Tapi katakanlah sudutnya dia nak katakan dia nak sudutnya ialah nak sampai juga nak lengkap. Okey, nak lengkap kita dah tahulah, lengkapkanlah. Nak lengkapkan apa susah. Buat lagi satu. Alamak. Okey, dah. Okey, so 360 sini kalikanlah dengan 2. Jadi 720. Kan? Okey, so ini separuh dia. 540. Okey kan? So ini tambah berapa? Tambah 90. 450. Mana aku nak tulis sini lah 450. Sini tambahkan dengan 90. 630. Okey. Tu kalau nak julatnya antara sudutnya dia nak antara sifar hingga 720. Tapi kalau nak sudutnya di antara 360 sahaja, so jawapannya ni tak nak. Yang ni tak nak. Itu je. Okey. Boleh. Lepas tu awak buat lah. Awak buat sendiri. Tak perlu ambil awak conteng je. Tak. Lepas ni awak conteng je. Buat je. Y sama dengan cuma yang depan ni jangan besar-besar lah. 3 okey lah. 3 cos 1/4 tolak 1 katakan. Contohnya gitulah. Okey. So itu graf dia untuk melukiskan penuh. A sin BX tambah C sama jugalah A dengan cos BX tambah C. Alright. Boleh. Ke nak contoh lain? Contoh lagi. Contoh apa lagi? Bendanya sama je. Apa aku nak buat contoh lagi? Okey. Dah. Nanti. Okey, sekarang saya dah tahu. Lepas ni saya akan bagi contoh pula seandainya A, B, C-nya disusun berlainan-lainan. Okey, itu saja dulu. Nanti saya akan bagi contoh pula seandainya disusun berlainan. Adakah sama ataupun tidak? Alright.